Logi Digital Premier di Cyberjaya. Ya, bernama radio stesen berita bisnes anda. Pada waktu ini kita bersama-sama dalam program Grad TVET. Dan kalau kita lihat Raifa, ya Natasha, peluang pekerjaan dengan menjana pendapatan yang dikatakan boleh memberikan keselesaan kepada kehidupan, ya, terutamanya dalam membangun ekonomi diri dan keluarga. Pastinya ini menjadi impian semua orang. Okey, jadi dalam program Grad TVET pada waktu ini kita nak berkongsi dengan dua orang tetamu kita yang telah pun menggapai impian mereka dalam menjalani kehidupan ketika ini, yang boleh menjadikan mereka ini menjadi inspirasi, ya, kepada semua pendengar-pendengar kita. Jadi kita bersama-sama dengan dua orang tetamu kita. Kita ada Encik Nur Hisham Abu Samah, pengarah urusan Armada Malaysia Sdn Bhd, dan beliau merupakan alumni di IKM Kuala Lumpur. Dan kita ada Encik Ahmad Rizwan Abdul Rahman, pengurus kumpulan kejuruteraan Boston Hotel and Resort di Royal Chulan Resort, dan beliau pula merupakan alumni IKM Kuala Lumpur. Assalamualaikum kepada anda berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita nak bertanya. Sedap suara Cik Nur Hisham. Oh ya. Pembaca berita ke? Dulu baca berita ke? Pembaca berita. Saya tahu, saya macam kalau suara sedap terus terangkat muka. Macam lupa benda-benda lain tengah buat ni. Sebabkan kita kat radio ni lah dia, orang kata, cik makan kita kan, untuk kehidupan yang lebih ni tadi ikut intro tadi kan. Baik, kita nak tahu juga, kita bermula dengan Encik Nur Hisham lah, ya, bagaimana boleh menceburkan diri dalam bidang TVET ini, Cik Hisham. Okey. Assalamualaikum semua. Sebelum saya mengucapkan meneruskan seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bernama Radio dan Mara kerana menjemput saya untuk menceritakan pengalaman saya sebagai graduate TVET. So, bagaimana saya boleh mendapatkan mengenali TVET ini semasa saya selepas SPM. Semasa tu saya pun tak tahu apa nak buat sebenarnya. Tapi bila berada di kampung, saya berasal dari kampung, saya melihat keadaan sekeliling saya pada tahun 90, 91 macam tu. Banyak workshop, bengkel-bengkel yang dibuka daripada graduan IKM macam ni. So banyak pekerja kilang di kampung. Saya berasal dari Melaka. So daripada sana saya terfikir, saya berminat untuk menganggoti menjadi one of them. So daripada sana saya telah terfikir, macam mana saya nak jadi macam tu. So saya tengok newspaper and everything. Then after that saya jumpa program IKM Mara untuk menjadikan bidang kemahiran. Pada masa yang sama, ada satu bidang yang saya suka, iaitu sheet metal aviations. So daripada sana saya dah mencuba. Then saya dipanggil untuk interview, and then untuk exam, and after that saya dapat berjaya bersama dengan IKM KL dalam bidang sheet metal aviations. Okey. Yeah. Masa tu tahun berapa kalau boleh kita kongsi? Saya tahun 91-92. So dalam tahun 92 up to SPM, 2 tahun under aviation sheet metals, under kerjasama Aerod. Selepas tu after saya habiskan di IKM Mara, so saya lanjutkan pelajaran saya dalam bidang sheet metals juga di Malaysia Airlines System. So dari sana saya lanjutkan, and after saya di Malaysia Airlines masih lagi apprentice. So semasa tu saya pun mencuba untuk mencari sesuatu yang lebih advance, dalam bidang teknologi. So pada yang sama, saya telah dipilih untuk menyertai satu program teknologi and culture transfer to Japan. Right. So daripada sana, before pergi, of course ada interview, ada exam and this kind of things. And after that saya terpilih. So saya tak pernah fikir pun saya akan dapat pergi ke Jepun. So something that yang saya belajar ialah advanced technology transfer and Japanese culture. So daripada sana, semasa saya di Jepun, saya telah belajar bukan cara not only industry tetapi also culture, cara dia orang bekerja, macam mana cara dia orang hidup, and of course teknologi dia orang lagi advance 10 tahun dulu. Kalau saya fikirkan masa saya balik daripada Japan, apa yang saya belajar tu sebenarnya 10 tahun ahead
compared to Malaysia punya teknologi Pada waktu itu. pada waktu itu. 1991 macam tu, 1991, So saya just bagi example, dulu kalau sheet metals ni adalah fabricate, it's a sheet. So macam mana kita nak corakkan sheet dalam metals tu? Di Malaysia dulu mungkin dia orang pakai gunting, cara mana lukis atas metals and so on. Tapi bila saya pergi ke sana, so apa yang saya belajar, everything is system. Ada software, ada kind of thing macam mana nak buat benda tu. Bila kita design something tu, kita takkan buat satu barang yang failure, yang reject. So, bila kita buat, terus dapat. So tak ada create something yang rejecting, so something yang boleh buat cost become very expensive. So teknologi ni bila saya balik, so saya berjaya untuk kembangkan kepada industri-industri di luar sana. Kerana saya, after saya balik di Japan, saya telah dapat bekerja di company saya sekarang ni, di Amada Malaysia Sdn Bhd. So Amada ialah sebuah company yang membekalkan machines, also bidang sheet metals, tapi is machinery. Okey, baik, kita akan tanya dengan lebih lanjut lagi kepada Cik Nur Hisham ni, tapi kita nak tanya Cik Rizwan jugalah. Macam mana pula Cik Rizwan boleh bermulanya ni belajar di IKM KL ni, dipaksa ke apa? Saya selalu kadang-kadang kita jumpa kan mak ayah suruh. Kebanyakan yang masuk TVET Mara ni. Kebanyakannya memang tu mak saya suruh. Memanglah, sememangnya kalau ikut pun saya ni boleh katakan dah orang kata gagal dalam akademik lah. So lepas tu bila dah 2 kali SPM tu, arwah ayah kata sekarang nak buat apa? Oh, 2 kali maksudnya? 2 kali. Lepas tu dia kata okay lah, tak apalah, nak apa, suruh buat apa kita buat lah. So dia kata okay lah, masuk KM buat electrical. Okay. So dengan background yang tak ada sekolah teknik langsung, masuk KM, kita bersama kawan-kawan yang student teknik, sekolah menengah teknik yang dah kenal, dah biasa dengan kabel semua kan. Kita 3 bulan pertama tu rasa macam terkapal-kapal lah, mencari punca kan, kat mana lah kabel ni semua. Dia orang dah laju, dah buat projek 1, projek 2, projek 3, kita dah satu tak siap lagi. Kan, quite suffering lah masa tu. Tapi tak boleh reverse lah. Nak you have to move on lah kan. Dan ada kata minat tu ada, sebab tengok benda jadi kan, benda menyala, benda berbunyi, benda berbusing, elektrik ni kan. So terus je lah. Akhirnya completed lah juga 3 tahun bersama IKM. Tapi setahun setengah kat dalam, lagi setahun setengah buat latihan praktikal di luar lah. Baik. Okey, dan macam Cik Rizwan sendiri bagaimana melalui pengalaman selama 3 tahun itu dalam bidang TVET Mara ini? Adakah ianya macam rasa macam syukur Alhamdulillah, betul lah tempatnya aku di IKM ni. Dia macam tu. Mungkin dalam lagi ke bapak saya pun teknikal. Abang teknikal punya orang. Dia pun bahagian civil bangunan. Jadi bila mungkin salah seorang anak dia pun memang ada daging untuk kejuruteraan lah, engineering lah. So sebab tu lah saya rasa seronok. Sebab benda yang lain you buat setiap hari buat benda lain. Tak ada benda yang benda berulang. You buat benda baru hari-hari. So satu benda yang seronok lah. So bila setiap projek tu macam Cik Syam tahu lah kan, kita IKM kami ada projek, ada new project every week. Kita completed. Bila kita completed, kita seronok. Semua siap. Lepas tu dengan cara penyampaian IKM masa tu, dia lebih kepada satu team. Sebab satu kelas kami ada 14 orang. Dia ada berapa? Sama batch ke lain-lain? Saya batch lain. Saya senior. Saya senior 91. Saya 95. 98. Kami ada team. So dalam team pasukan tu diterapkan kerja berpasukan. Jangan tinggal kawan. Kalau you all nak naik, sama-sama naik. Dah diterapkan ya. Bagus lah. Jangan tinggal kawan. Ingat kita tak pernah tinggal kawan. Kawan yang tarik ke bawah. Ringan. Satu konsep yang baik kat IKM. Betul. Wow, sangat menarik juga rupanya kan konsep pembelajaran yang diberikan di TVET Mara sendiri. Tadi saya macam semua pula boleh dengar kata tiap-tiap minggu ada projek yang perlu dibuat. Jadi adakah pihak macam di IKM itu sendiri contohnya macam idea memang datang daripada pelajar-pelajar sendiri? Ataupun macam ni memang arahan je. Contoh kita nak buat hari ni pokok berwarna, dah memang diberitahu tajuk ataupun sendiri. Contoh kita tak tahu ni tak kan. tahu TVET belajar apa ni. TVET ni belajar macam mana kan? Ya, bagi saya fabrikasi maknanya because the first tahun pertama, 6 bulan pertama. So dia diberi projek yang ada dalam syllabus. Okey. Tapi projek tu dia kata let's say kita buat bunga daripada sheet metals. So just instructor bagi kata okay, you buat ni, you kena siapkan dalam 1 minggu.
Tapi daripada sana, bila kita bekerja sebagai team, tapi instruktor mengharapkan kita menghasilkan sesuatu yang lebih daripada bunga. Inovasi. Mungkin bunga boleh bernyanyi. Yes. Mungkin bunga tu boleh bergerak. Bunga tu kedip boleh mata. tidur. Something like that. So that's why yang ini yang salah satu yang penting lah. Betul. Bila ada as a team, kita ada come out satu idea yang different. Everybody ada play a part. So lepas tu kita kena present. Kita kena beritahu, okay, ini adalah projek bunga dibuat daripada sheet metal. Kita create pakai apa, menggunakan teknologi apa hasilnya, macam mana kita lukis, and so on. So daripada sana instructor akan tahu, okay, and then the team pun akan tahu macam mana projek dia. Tapi bila tahun ke akhir, bila tahun yang ke last year tu, dia akan panggil kita, you kena fikir what project you have to do, apa yang you nak buat. Kena reka sendiri lah. Reka sendiri. Mungkin dia bahagian electrical, dia kena fikir sendiri. Macam saya bahagian sheet metal fabrication, saya kena fikir apa barang yang saya kena buat. So kenapa you buat macam ni, apa involve thing, apa you punya inovasi, this kind of thing. So this one is, dia ialah hands on. Tapi of course you kena ada basic juga untuk belajar drawings, untuk gunakan peralatan. So this kind of thing ialah yang barang yang you kena buat sendiri, yang you hasilkan sendiri, and you present sendiri untuk you punya projek tu. Baik. Okey. Macam electrical nanti dia akan bagi satu Cik Rizwan boleh depan sikit tak dengar? Okay. Sebab kalau electrical pula dia akan bagi satu plastik tau. Dalam plastik tu ada barang, ada kabel, ada switch, ada benda lah. Wow. Dia buka. Oh, dia macam kalau dalam MasterChef tu mystery box. Yes, betul. Kan ya. Pandai-pandai Saya ingatkan macam pencarian harta karun. Pandai-pandai lah. You mesti gunakan semua benda tu. Dia tak boleh tinggal satu pun. Okey. Bila sama mystery box. Innovative mystery box. Terbaik tu. MasterChef. Tapi tu MasterChef lah. Maksudnya dari peringkat pembelajaran di IKM sendiri dah mula orang kata didikan untuk berfikir tu dah mula dididik dah. Ya, di peringkat IKM sendiri kan. Okey, baik, dan kita dalam program Kreativat pada waktu ini kita bersama-sama Encik Nur Hisham dan juga Encik Rizwan dan ramai ni sahabat-sahabat ni. Ramai kata Asha Sadiq saya kenal ni. Yo. Encik Rizwan. Kan lepas tu Muhammad Effendi kata terbaik perkongsian ini. Mantap bos. Bos Rizwan, bos Nur Hisham katanya semoga menjadi contoh yang terbaik Tivat Muara. Okey, saya nak tahu kalau sebut kan mungkin sebab memang bidang Cik Hisham sheet metal ni kan. Jadi macam faham. Tapi mungkin ada adik-adik yang baru dengar ataupun ibu apa yang dengar benda sheet metal ni. Black metal? Takut. Dah lain dah bukan. Dengar sheet. Tak dengar sheet tu rasa macam kertas. Metal pula. Lepas tu tadi ada apa tadi? Fabrication. Fabric pula. Fabric pula yang mana salah. Keliru lah. Kesebenarnya kita keliru. Kita keliru juga. Okay. So saya pun semasa saya dapat menyertai bidang sheet metal ni di IKMKL ya, saya honestly cakap bila sampai ke bengkel sheet metal tu, saya nampak tong sampah. Buat tong sampah, buat bekas sate, barang-barang yang metal sebenarnya. Kenapa barang ni saya nak kena buat tong sampah? Apa yang ada value added tong sampah ni? Tapi saya nak bagi tahu kepada adik-adik kat luar sana tu, ibu apa, actually cuba awak fikirkan semua di sekeliling kita, even though dalam konti ni pun, berapa metals yang kita ada? Berapa banyak metals yang kita ada? Dari perjalanan kita ke rumah, dari rumah ke tempat kerja ataupun di dalam rumah, at least surrounding kita ada metals. So metals ni siapa yang buat? Siapa yang fabricate? If cakap dengan bidang industri, cakap komputer, how many metals yang ada? Metal casings, switchboard, elevator, surround semua dekat sekeliling kita dipenuhi dengan metals. So macam mana kita nak produce metals ni? So actually they need a skill worker. Anak-anak yang muda sekarang ni mungkin bila nampak cakap, oh buat tong sampah, kenapa nak buat tong sampah? Buat bekas sate, kenapa nak buat bekas sate? Tapi itu ialah asas. Okay, IKMKL dia mengajar kita asas, mengenal material, apa itu besi, apa itu thickness, apa itu welding, Bila kita dah ada satu level, next level yang kita akan pergi, kita akan hasilkan satu barang yang high-end technology, barang kalau nak katakan sekarang ni medical equipment, ventilator things, bila cakap pasal COVID thing, so ventilator equipment semua cover ialah metals. So bagaimana kita nak design metal ni, macam mana kita nak keluarkan benda ni, body dia ni, even though dia kata dia buat electricals ataupun electronic parts. Bila electronic parts, inside barang, dalam barang tu ialah electronics, tapi dia come with cover. Macam mana cover ni boleh nampak cantik? Siapa yang design? Of course kita akan come out, bila kita design, bila kita fabricate, kita akan think design for cost.
Sekarang trend is a design for cost. Maknanya kita hasilkan barang tidak terlalu tinggi ada punya harganya, mengikuti harga kemampuan. So that's why design ialah penting untuk mengurangkan kos. Semua orang boleh design, you know? And bila kita as a sheet metals, kita nak fabricate, macam mana kita nak fabricate benda tu dengan harga yang berpatutan tapi berteknologi. Okey, baik. So dia sheet metal ni actually is a very very wide. Saya rasa kalau ibu bapa yang ada anak-anak yang muda-muda tu, jangan rasa orang kata sheet metal is nothing, tak benda yang tak boleh nak membesar, tak boleh nak orang kata nak grow, tapi actually is barang yang penting pada sekeliling kita, everywhere. Okey, pendengar kita dia kata sheet metal ni yang buat tu kapal terbang, perangka kapal terbang, apa ni, helikopter. Yes. Tu pun guna sheet metal juga. Yes. Betul. Okey, Cik Suan tadi macam nak ke depan dah tadi tu. Tak, dulu apa orang kata kerja belajar vocational ni jadi tukang lah. Jadi tukang. Dulu jadi tukang. Ya, ayat-ayatnya. Kan pergi belajar marah jadi tukang. Sekarang bukan tukang. Okey, tapi kalau macam jentera elektrik, okey, dia macam ni pula. Sebab saya rasa kadang-kadang orang skeptikal lah. Macam elektrik ni buat lampu, buat plug. Okay, contoh sebab masa saya kat IKM, cikgu saya kata semua budak training kena pergi ke hotel. Kami semua kan, kenapa nak suruh pergi ke hotel? Cikgu Hamid Mari lah, cikgu kami tu ramai yang kenal lah. Lepas tu kata rupanya bila kita masuk hotel, memang banyak benda. Contohnya satu floor, katakanlah ada 30 bilik, ada 30 sub DB kat rumah tu ada 30. Setiap bilik ada satu. Toilet ada setiap bilik, aircon ada setiap bilik. Macam mana kita dapat supply current yang stable, air yang stable, semua tu semua menggunakan pump, lampu, switch. Macam mana satu bilik yang blackout tapi bilik lain tak blackout? Itu pernah jadi rumah saya, blackout montak. Saya macam teruk mula-mula apa yang saya buat ialah check bill. Bayar. Okay. Benda ni is protection kan. Macam mana kita nak protect consumer, customer, guest daripada pegang benda di current. Benda ni semua perlu ilmu lah. Ramai kata macam bidang electrical ni dikatakan macam mudah kan, ramai je orang boleh buat wiring. Dia kan boleh buat wiring. Tapi benar atau tidak sebenarnya kenyataan itu? Semua boleh buat wiring. Tapi persoalannya, adakah ia selamat? Ya. Yes. Okey, saya nak ajukan juga soalan kerana ada orang yang WhatsApp saya. Tolong tanya soalan ni, dia kata. Baiklah, dia kata macam ni. Bidang elektrik memang dapat sambutan yang hangat. Nak tanya pasal peluang pekerjaan dan pendapatan. Cik Rizal. Guana. Orang tanya, kalau tak nak bagi tahu pangkal dia tak apa. Maksudnya lumayan ke tak? Range pendapatan lah mungkin. Okay, untuk teknikal, pendapatan is depend on skill itself lah. Tak boleh lah kalau you takat keluar sebagai seorang juruteknik, tapi you start diri you sebagai juruteknik selamanya. You need to improve diri sendiri. Contohnya saya cuma dari bidang electrical, tapi bila saya masuk hotel, saya dah mahir tentang air conditioning, firefighting system, plumbing, semua nak kena belajar. So you need to improve yourself. You kena create value dalam diri sendiri. Apa you kena ada value added. Value added ni kita akan jadi satu yang kita boleh niagakan diri kita. Kita boleh jual diri kita dengan orang akan cari kita. Orang faham, dia kata dia ni tahu pasal ni, tapi your background is electrical. Kadang-kadang CJ ni cuma untuk first nak masuk kerja je lah, untuk berjalan untuk license berjalan je, license untuk dapat kerja saja. Tapi experience kena juga, experience tu penting. Ya. Baik. Okey, so jadi itulah dia punya nilai-nilai tambahan yang perlu ada. Maksudnya mungkin masa bekerja tu kita dah mula tambahkan pengalaman kita, dan itu menentukan kita punya pendapatan kita, nilai pendapatan kita ya. Okey, baik. Dan kita bercerita tentang subjek yang dipelajari dulu-dulu kan oleh Encik Hisham dan juga Encik Rizwan ni. Okey, dan kita nak tahu juga tentang kerjaya. Ni kerjaya ni kan, di mana kerjaya yang dimiliki sekarang mungkin satu impian yang telah tercapai. Ni kalau kita lihatlah, grad saja dari IKM dan kemudian sekarang ini bekerja dengan position yang ramai orang nak sebenarnya. So panggil bos kalau tengok dekat Facebook. Semua panggil bos, Dia panggil bos kita. Bos kan kita pun macam bos. Congrats bos. Lunch bos. Lunch bos. Begitu. Okey, jadi adakah sebenarnya perjalanan itu orang kata seindah
seperti hari ini dia yang macam- dimiliki. Kadang-kadang orang ni dia suka salah faham belajar lepas tu kaya. dapat. Tunggu tu T20. Kita ada T je. Kan 20 tak ada. Contoh macam tu. Gambaran orang lain. Maksud macam bila dengar ni, okey, habis anak-anak semua masuk tidak ramai. Esok boleh jadi macam Cik Ishan, Cik Rizwan nanti. Boleh, mesti boleh juga, memang boleh jadi. Tapi perjalanan itu Cik Ishan mungkin boleh mulakan. So bagi saya lah dalam sesuatu benda yang kita buat tu tak ada shortcut lah. So bila kita shortcut, kita tak faham apa yang kita buat. Kita tak ada basic things yang kita kena present untuk kita bawakan bersama untuk satu team tu maksudnya. So perjalanan saya, macam saya walaupun saya start daripada IKM KL, so and then saya selalu merasa proud of myself, merasa bangga kerana daripada TVET program saya menjadikan satu batu stepstone batu loncatan untuk menjadi ke next step. Perjalanan tu of course bila kita dah habis sesuatu bidang tu, kita dah bekerja, kita pun mesti memikirkan bagaimana kita nak menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Macam saya, bila saya dah start bekerja, saya pun ambil continue saya punya study dekat private university untuk mendapatkan degree. Masa tu pun saya korbankan untuk, of course, masa yang diperlukan itu take a long time, masa yang terlalu panjang untuk mengenai. Because pengalaman yang kita ada semua tu, kita kena jadikan dia sebagai satu value added. Kita tak boleh katakan macam saya cakap tadi, bila kita kata I just buat sheet metals, welding, this kind of thing, tapi kita tak ada satu benda harga value added untuk tambahkan untuk berjaya. Dalam perjalanan tu, every day is learning. Actually, every day, every movement you buat is a learning. As of today, macam saya dekat dalam konti pun saya dah learning. So how to talk to the public, So actually kita mesti buka minda kita. So nothing is easy. Tak ada benda yang dalam hidup kita ni adalah senang. Ya, betul. Mesti ada yang susah. Dari susah tu kita dah belajar sesuatu. Kita jangan fikir bila kita susah just susah is biar susah. Biar je lah. Susah tu ialah pengalaman. So kita kita belajar daripada situ, and then kita akan improve diri kita. So try to be proud of yourself. Bangga apa yang awak buat. Tak kira you are tukang cuci or you are just operator, tapi you bangga dengan apa yang you buat. Dalam masa yang sama, you cuba belajar benda yang ada lebih daripada yang you ada. Betul. Understand sekeliling of you, apa yang you buat. So daripada sana, saya as a majikan, bila saya tengok staff saya, apa yang saya tengok adalah saya memerlukan seseorang yang mempunyai inovatif. Walaupun saya kata okay, you are designer, you just buat designer, tapi bagi saya akan cuba push dia untuk menjadi lebih daripada designer. Hasilkan barang tu sendiri. Designer sama, kadang-kadang orang pelukis draft, dia orang akan kata okay, I just pelukis draft, after finish my draft and just settle and pass to the productions. Tapi yang paling penting ialah macam mana production nak buat. Ini adalah satu pengalaman yang penting. This is pengalaman. Yang ini kita tak boleh belajar daripada universiti. Betul. Mana universiti mana you pergi pun, you takkan ada benda ni. So bila you dah ada pengalaman, so you akan hasilkan sesuatu yang membanggakan. Betul lah, saya setuju. It's value added things. Saya terus setuju. Pengalaman sebab pengalaman mendewasakan. Betul, sebab orang mungkin ingat kan, kita saja kongsi, maksudnya apa yang berlaku di sekeliling. Contohnya Peneraja Benda Mari diorang ingat kita cakap je, tak. Program pun diterbitkan oleh kita. Kita dapat jumpa. Tapi saya dah baca banyak komen Cik Syam tentang Cik Rizwan ni. Ramai orang kata kalau rasa jatuh, jumpalah dengan Cik Rizwan ni sebab dia boleh bagi kita. Saya tak tahu, saya baca komen. Suntikan semangat. Sebab kita nak bagi soalan juga. Sebab tadi Cik Rizwan sendiri menyatakan 2 kali repeat SPM. Hari ni kalau tengok jawatan gagal dulu, sekarang berjaya. Dulu kita ada program gagal yang berjaya. Kita tanya sekarang. Kan sekarang jawatan hebat, kemudian dalam berada pula di salah sebuah syarikat yang sangat-sangat hebat. So jadi orang mesti nak tahu kan dia bagaimana. Ingatkan jatuh macam mana bangun. Sebab apa kalau kita belajar SPM tu dikatakan nadi. Kalau gagal SPM dah hidup kau dah memang tak ada dah ni. Macam itulah orang tua kata. Orang tua kata kita muda. Sekarang ikut pada diri lah. Kalau rasa diri nak berubah, you kena ubah. Kita kena berubah. Sebab saya lebih pada untuk di tempat saya kerja lah. Tempat sebelum saya ke Rochulan, saya dekat dekat Blue Hotel Mid Valley. Kat situ saya lebih suka nak mendidik pekerja tu sendiri. Bukan setakat nak suruh kau jadi pekerja. Saya sanggup beli tools, kita buat diri kita sendiri.
Lepas tu kalau budak datang interview, saya tanya background dia macam mana. Kadang budak ni habis SPM, sekolah teknik tu nak kerja. Saya kata, kenapa tak nak sama belajar? Pergilah sama belajar dulu. Sebab apa? Sampai bila yang dia boleh pergi dengan setakat sekolah teknik ni saja. Kan? Sebab yelah, budak zaman sekarang semua nak apa? Nak duit, nak gaji. Sebab apa? Dia nak beli benda. Ada benda yang dia aim Ada benda yang dia aim. Sebab dia nak kerjakan kawan dia yang sama. Jadi no, jangan tengok setakat 10 tahun atau 5 tahun yang akan depan. Tak apa, jangan tengok setakat hari ni. Tengok yang future, apa yang akan berlaku. Sebab pernah sekali ada seorang datang interview ke tempat saya. Dia adalah line leader kilang. Lepas tu dia datang, dia kata dia minta level supervisor. Saya kata saya tak boleh bagi sebab kilang dengan hotel benda berbeza. Betul. Macam mana you nak lead team kalau you ada experience kilang? Dia kata sebab, lepas tu dia kata okey lah macam ni lah. Sebab isteri saya nak beranak untuk anak nombor 2. Tapi kilang tak boleh naikkan saya jadi shift leader. Setakat line leader. Saya kata oh ya ke? Oh betul macam mana? Sebab ni saya tak ada diploma, saya ada CJ je. Saya kata macam ni lah senang. Saya kata you balik bincang dengan pegawai dengan kilang. Kalau boleh hantar pergi training. Lepas tu you bond lah kerja dengan kilang tu. 2 or 3 years lagi lah kan. Mestilah kan. Kan? Sebab apa? You tak boleh jump. Saya kata from one industry, manufacturing industry, you run pergi ke hotel. Dua benda berbeza. Dua benda berbeza. Sebab kalau lepas memang hilang kan. Memang dia akan kena pijak dengan budak-budak yang senior ni. Budak-budak yang banyak pengalaman. Sebab dia tak ada tahu pun langsung. Macam mana line leader kilang nak jaga shift bangunan lah. Ya, betul. Dia tak boleh because of tekanan Bidang hidup. berbeza Dia perlu diri dia perlu wang untuk support family. Tapi dia tak boleh pergi. Nah, macam itulah kisah dia yang dulu yang tempat lama saya banyak kata habis jumpa tak Rizwan. Tu kadang setengah tu bila datang interview, bukan interview, saya bagi motivation kat dia. Apalah bukan motivasi kita. Kawan motivasi. Apalah bukan motivasi. Okey. Bukan kita sayang dengan diri dia orang sebab dia orang muda lagi. Sebab dia orang tengok apa benda dia nak beli tu. Yang sakit hati tu. Tanya pula nak beli apa. Kan jiwa muda remaja. Jiwa rasa gelora. Ya, betul-betul lah. Dia kata betul. Saya kenal Cik Rizwan ni. Dia hebat. Tak putus asa. Surat Waka Ramai kata follower kan. Ya. Ramai. Bos kami ni suka bagi semangat. Macam mereka yang suka Fras Eye. Oh, banyak juga jenis motivasi ni Saya rasa Cik Isha mungkin agak garang Ya. Sebab tak ada tengok anak buah dia kat situ. Ada sebenarnya ada yang Saya cuma follower kawan-kawannya. Okay. No staff lah. It's more to private lah. Alright. Oh, private dah. Takut kita. Okay. Tapi yalah tak boleh nak minum-minum juga. Okay. Saya nak tahu bila kedua-duanya sudah berada di satu tempat yang tinggi. Sekarang ini majikan lah kita panggil bos kan. Apa masalah anak muda sekarang ini yang mungkin ada pendidikan. Nampak dia dah gila kepala. Dia mungkin ada pendidikan. Tapi kadang-kadang selalu kita tahu attitude lah apa. Sebab kita nak kongsi juga Karakter. bagaimana kita nak kata sebab selalu orang kata graduan kita ni kebolehpasarannya kurang. Kesian sehingga mengganggu juga rating universiti-universiti yang bagus di Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Ishan dulu. Okay lah. Yang paling penting lah apa yang saya belajar daripada Japanese Advanced Transfer Technology, masa tu penting. Masa management is very very important. So untuk judge sesuatu bagi saya personally, bila kita ada interview or kita ada kerja meeting so what, 10:30 is 10:30. Then kita akan start 10:15, kita dah prepare. So bila kita lihat anak-anak muda sekarang ni, kalau 10:30 tu 10.30 tu kita nak meeting, dia 10.30 tu masih dekat meja komputer lagi, masih tak siap lagi. so many excuse kan. So macam tu, this kind of thing, discipline is very important untuk budak-budak sekarang ni kan, yang anak yang berkeluar ni. Yang paling tu is a basic thing. Itu ialah melambangkan diri kita. Masa is penting. Lagi satu, orang kata because sekarang ni is zaman teknologi, you can see YouTube, everything. Before bila kita ada satu-satu assignment, walaupun kita baru kan, kita tak tahu barang tu, actually kita boleh study dekat internet. Kita boleh tanya Mr. Google. Kan? Sekarang berbeza dengan dulu Berbeza tu betul berbeza. So kita just ask, bila kita tengok dekat YouTube, bila kita tengok kat Mr. Google, cakap macam mana nak cari barang ni yang terbaik, how about this company, what everything presentation yang kita nak bawa tu, actually kita boleh dapatkan information daripada sana. Kata kita kena kerja lebih sikit. Kan? Bukan kita kata budak sekarang ni masalahnya macam tu lah. Kan? Masa orang kata
tak faham apa yang dia nak buat tu lah. Baik, dia ada part yang mudah. Yes. Ada part yang kena betul-betul tambah baik Betul. Cik Syam Okay. Dan Cik Cik Rizwan Rizwan dah bersedia, dia dah masuk dah. dia dah masuk dah. Karakter in karakter dah tu. Sebab sini ramai yang mengatakan dak BBNU sekarang kan dari sudut idea diorang luar biasa juga. Yes, betul, Kan betul, dia ada betul. idea. Okey, tapi macam mana pandangan Cik Rizwan tentang mereka graduan-graduan sekarang ni? Okay, panjang. Banyak bagi motivation ni. Untuk yang melalaikan graduan muda-muda sekarang kan, yang budak millennial ni adalah teknologi jugalah sebenarnya. Sebab dia orang lalai dengan handphone, dia orang lalai dengan apa yang ada di sekeliling dia orang. Zaman kami dulu masuk kerja, bila masuk dalam office atau masuk lain bilang, kami tak tahu dah apa jadi kat luar, hujan ke ribut, kita tak tahu. Tapi budak sekarang bila masuk kerja, Luar negara punya cerita pun tahu. dia Macam tu member maksudnya? dah call lah. Main mesej, petang ni kita tengok wayang. Balik gua Okay, balik gua apa. Baik. Jadi dia punya otak, dia punya mindset dah tak ada kat tempat kerja. Dia dah kat luar dah. Betul. Dia dah plan apa dia semua dia buat. Waktu tu kan another 6 hours sebelum pukul 5 tu, dia dah hati dia tak ada kat tempat kerja dah. Dia buat kerja pun dah tak buat kerja betul lah. Baik. Sebab dia dah planning kat luar dah. Lepas tu yang sana duk call, duk planning nak ni. Kita selfie sini, sana sini. Habis. Itu yang melalaikan budak zaman sekarang. Baik. Itu dia orang kena pandai membezakan. Dia kena letak border. Setakat mana you kena communicate dengan you punya outside world lah. Kena cinta pada kerjaya. Cinta pada gaya, betul. Okey. Baik, jadi secara ringkas ni lah. Ya, secara Kalau ringkasnya boleh jap. kita akan panggil asing-asing juga. Secara ringkasnya, cuba tanya Encik Rizwan berapa ekor kucing dia ada? Tak ada kena-kena dah. Itu kucing dengan Divan ni. Ini komen di Facebook. Okey, saya rasa lepas ni kita kena panggil asing-asing tau. Cik Isham satu, tapi kan Tasha, lepas ni kalau kita panggil Cik Isham dan Cik Rizwan, kita ambil satu-satu. Ya. Daripada perspektif seorang majikan, bagaimana graduan grad TVET yang mereka nak. Sebab sijil semua orang boleh ada sijil. In fact kita pun boleh ambil, ada banyak college yang ni, tapi dari sudut keseluruhan apa sebenarnya dilihat. Credibility Tapi yang jangan bagaimana. jawab sekarang sebab kita suka orang tertanya-tanya. Ya. Okay, kita akan panggil lain kali lah. Cantik. Tapi soalan kita sekarang, adakah kedua-duanya bersetuju sekiranya kita katakan bahawa graduan grad TVET ni adalah satu baby step untuk menjadi lebih bagus lepas ini? Betul. Saya sangat setuju. Dari segi technical, yes. Sudah perdebatan, nak setuju ke tak? Okey, so jadi kalau ada ibu bapa yang nak yang kita mencadangkan anak-anak dia nak masuk ke program-program di Grad TVET kan, di IKM, KKTM, itu merupakan satu keputusan yang hebatlah juga sebenarnya untuk jangka masa panjang Cik Syam, Cik Rizwan. Bagi saya, because some parents, keluarga sebagainya, dia merasakan bila anak dia masuk program TVET ni, anak dia mungkin tak ada masa depan. Ya, Mungkin level pandangan dia betul tukar. gitu. Dia tukang. Tu level, people akan judge the different level. Ya. So that's why benda tu is salah, totally salah. So because zaman sekarang ni, walaupun dia tak boleh pergi ke akademik, tetapi dia sometimes dia mempunyai satu bidang kemahiran yang boleh ditunjukkan kepada yang dia boleh bawa ke depan lah. Right. So kalau orang kata ibu bapa kat luar tu, bila anak dia terlibat dalam bidang TVET, dan teruskan, berikan sokongan, and then support dia orang dari belakang. Mungkin boleh share some idea, kan, macam mana nak teruskan lagi untuk menjadi lagi baik daripada before. Baik, okey. Baik, Cik Rizwan sikit pendek je, mungkin 5 perkataan untuk ibu bapa yang nak so ini masa kita yang okeylah tu kan, semoga berjaya ibu bapa semua. 5. Okey. Bukan pilihan salah. Teknologi TVET akan menjadi peneraju masa depan lah. Baik. Because dunia sekarang is more on teknologi. Jadi siapa yang nak buat teknologi tu? Siapa yang nak buat Okey, baik. So Kemahiran jadi Yang siapa nak buat, okey? Mulai saat Jadi, ini lah. untuk anda menjadi pembuat teknologi kemahiran itu, Ya. anda boleh layari www.tvet.edu.my untuk dapatkan maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA, MARA Japan Industrial Institute MJII dan juga Institut Kemahiran MARA IKM. ya, mudah saja. Pergi terus saja ke laman sesawang tvetmara.edu.my. Terima kasih kepada Encik Nur Hisham Abu Samah dan juga Encik Ahmad Rizwan Abdul Rahman kerana bersama-sama dengan kami dalam program Grad TVET pada hari ini. Terima kasih kedua-duanya dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio. Stesen berita bisnes anda. Program itu tadi dibawakan oleh Udemy, membina warga digital di